Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah yang berbahagia, Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Marilah kita sama-sama mensyukuri kerana kita menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu ini. Kuliah kita pada malam ini adalah daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan takbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Musyidi bin Mustafa dengan pengajian kita berkitab Al-Minahu As-Saniyah ala Al-Wasiyah Al-Matbuliyah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Musyidi dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbina billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala digerakkan hati kita dan juga anggota kita untuk menjadi tetamu Allah dalam majlis ilmu dan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah malam ni dengan izin Allah kita sambung lagi sambungan daripada kitab kita. Sambungan pada muka surat 39 Surat 39 matan yang atas sekali. Waqala Sayyidi Ali Al-Khawas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid darain, kata pengarang kita. Wa qala Sayyid Ali al-Khawas man akala al-harama wa atala al-ibadah fa huwa kal hamami alladhi raqada ala bidin fasid fa huwa yut'ibu nafsahu fi tulil muqami thumma la yuflihu syai'a bal yakhruju madhara. Baik, katanya Sayyidi Ali Al-Khawas berkata, sesiapa yang makan makanan haram dan memanjangkan ibadatnya, maka dia seperti merpati yang mengeram di atas telur tembelang. Maka ia memenatkan dirinya dengan panjang tempoh mengeram, kemudian ia tidak menetaskan seekor pun. Bahkan ia keluar tembelang. Baik, ini masih lagi cerita berkaitan dengan hati-hati berkaitan dengan memakan makanan yang haram, kan? Jadi jangan kita fikir makan benda yang haram itu mungkin setengah orang hanya nampak daripada haramnya, contoh makan babi, minum arak, itu saja yang dia nampak. Dan sebenarnya dalam Islam ini apa saja yang ditegah pada syarak untuk kita makan atau kita minum, maka dia termasuk daripada benda yang haram. Tegahan yang menunjukkan kepada larangan secara keras, maka itu adalah haram. Secara jelas binatang-binatang yang diharamkan seumpama babi ataupun anjing bagi mazhab kita, ataupun benda-benda yang seumpama dengannya, atau daripada
binatang-binatang yang diharamkan makan, maka tak boleh kita makan. Termasuklah binatang halal yang mana tidak disembelih mengikut daripada syarak. Termasuk juga dengan minuman. Bila mana disebut makanan, maka termasuk juga dengan minuman. Asasnya manusia bila mana dia makan, dia akan berhajat kepada air. Biasanya manusia bila mana dia makan, dia akan berhajat kepada air sebagai kita kata pelengkap kepada makanan dan minuman dia. Jadi air itu apa saja jenis air. Dan itu tak, kita bukan nak kira daripada sudut khasiat. Kita nak kira daripada sudut haramnya cara perolehan dan haramnya zat benda tersebut. Kalau zat pengharaman itu secara jelasnya kalau air itu mungkin air arak ataupun air-air yang memabukkan. Haram kerana sebab adalah kerana kita mencuri ataupun ambil hak orang lain. Maka sama juga dengan makanan tersebut. Jadi apa saja yang diharamkan oleh syarak untuk kita makan dan kita minum, maka dia termasuklah daripada benda yang haram. Baik, yang dilarang pada syarak itu adalah diharamkan. Baik, maka kata Sayyidah Ali Al-Khawas, salah seorang daripada ulama sufi, dia mengatakan bahawa sesiapa yang makan makanan haram dan memanjangkan ibadatnya. Baik, dia akan buat analogi. Ini kaedah bila mana ulama mendidik kita. Dan inilah cara yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kita kata satu perbandingan. Perbandingan tersebut sesuai dengan logik akal kita. Dan ataupun kita kata kita buat analogi. Analogi sesuatu perkara. Kita kiaskan satu perkara. Kita nak cerita satu benda supaya benda tersebut dapat difahami, maka kita buat satu perbandingan. Maka inilah cara Nabi SAW mendidik sahabat ketika itu secara langsung dan mendidik kita secara tidak langsung. Maka banyaklah yang Nabi bila mana sahabat tanya, maka Nabi kata macam ni. Bila mana sahabat tanya lagi seumpama inginkan penjelasan, Nabi buat satu perumpamaan. Ataupun bila mana sahabat tanya, Nabi terus bawa satu perumpamaan. Supaya apa? Supaya perumpamaan tersebut adalah benda yang logik pada akal kita. Bila mana logik pada akal kita ataupun biasa yang kita jumpa, maka kita lebih senang untuk fahami. Maka itulah cara yang dibawa oleh para ulama sebagai pewaris Rasul. Dan khususnya dalam mendidik hati kita. Mendidik hati kita. Bila mana mendidik hati bermaksud dia mendidik fizikal kita. Tubuh badan kita secara zahir. Maka kata Imam Sayyidina Ali Al-Khawas, Syekh Ali Al-Khawas, dia kata, siapa yang makan makanan haram, selepas itu dia panjangkan ibadat dia. Memanjangkan ibadatnya seumpama dia lama daripada kalau sembahyang itu dia memanjangkan sembahyang dia. Menzahirkan dengan bacaan yang panjang, ditambah dengan zikir-zikir bacaan yang selain daripada zikir yang biasa dibaca masa sembahyang. Ataupun daripada sudut bacaan Quran. Bacaan Quran itu dipanjangkan bacaannya. Banyak lagi, baca lagi. Ataupun dengan mana-mana zikir. Dengan tahlilnya, takbirnya, tasbihnya, tahmid dan sebagainya. Atau istighfar, hatta termasuk selawat kepada Nabi SAW. Mana-mana zikir itu dipanjangkan. Tetapi pada hakikat, dia itu adalah orang yang makan benda yang haram. Maka perumpamaan apa dia? Seumpama seekor merpati yang mengeram di atas telur tembelang. Telur tembelang ni maksud telur yang memang dah rosak, takkan melahirkan, takkan mengeluarkan anak. Dipanggil istilah bidun fasid. Bidun fasid maksudnya telur itu memang dah rosak dah. Kalau kita sendiri pun kita tak boleh makan dah telur tersebut. Jadi kalau kita eramlah lama mana pun binatang di atas telur tersebut, dia tak akan dapat hasil. Dan kalau kita ambil telur tersebut, kita sendiri pun tak boleh makan dan kita sendiri akan buang. Jadi perumpamaannya, seekor merpati yang mana dia mengeram di atas telur tersebut, bahawa yut'ibu nafsahu, dia telah memenatkan dirinya dengan tempoh panjang mengeram telur tersebut. Sehingga kan tidak mendapatkan sebarang hasil pun daripada telur tersebut. Baik, ini menunjukkan bahawa seseorang yang makan makanan yang haram, meminum minuman yang haram yang telah masuk dalam perutnya, telah masuk dalam dirinya, dia memanjangkan ibadat dia. Dan contohnya kita baca Quran, seorang tu yang makan benda yang haram, minum benda yang haram, panjang baca Quran. Baca lagi. Seumpama dia memenatkan dirinya. Jadi kita kata, kalau seseorang itu dia baca Al-Quran, satu huruf, maka akan diberikan 10 hasanat.
Maka sama juga bila mana seorang itu solat, adakah tidak dengan perbuatan dia itu Allah Ta'ala akan bagi pahala? Contoh sekarang, kita memanjangkan kuliah, yang duduk dalam kuliah, lepas tu sambung lagi, sama ada berkuliah atau mendengar kuliah, tetapi ada dalam diri seseorang itu makan benda yang haram, maka dia telah memenatkan diri dia. Tapi tidakkah kita masuk dalam majlis ilmu sendiri, dan dikira sebagai dapat pahala? Dikira sebagai dapat kita kata satu benda yang diberi diiktiraf pada syarak. Inilah kita kena faham daripada dua sudut yang berbeza. Sudut yang pertama, kita cerita berkaitan dengan hukum sah atau tidak sah. Contoh, sembahyang itu sah atau tidak? Sah. Kenapa? Dah cukup syarat dan cukup rukun. Puasa itu sah tak? Ya, dah sah kerana telah cukup syarat dan telah cukup rukun dia. Dan baca Quran itu sah tak? Ya, sah. Kenapa? Kerana dia baca dengan betul, cukup syarat dia. Dan bacaan-bacaan dia telah betul pada kaedah bacaan Quran. Tetapi daripada sudut hukum penerimaan itu, sebab itulah, dan sebab itu kalau kita biasa dengar, dan benda ni biasa yang kita dengar ceramah-ceramah dalam bulan Ramadan, antara daripada perbuatan para ulama sufi dan ulama salafus saleh khusus bagi bulan Ramadan yang telah berlalu. Contoh, sebulan bulan Ramadan yang telah berlalu, maka selepas daripada berakhirnya bulan Ramadan, antara doa yang tidak ditinggalkan adalah, ya Allah, tolong terima ibadat dalam bulan Ramadan. Bermaksud, dia sekarang bukan cerita berkaitan dengan sah ataupun tidak. Dia cerita berkaitan dengan isu yang kedua daripada sudut diterima ataupun tidak. Sembahyang maghrib kita tadi, siapa yang mengesahkan sembahyang kita? Siapa yang mengesahkan sembahyang kita? Contoh kalau ada satu surat, kita minta pengesahan. Siapa yang mengesahkan surat tersebut? Majikan kita lah kan? Nampak tak? Kita jumpa majikan kita untuk dapat pengesahan. Dia puncok. Dia sahkan bahawa kita ni macam ni, bekerja dia dan seumpama dengannya. Baik. Itu masuk mengesahkan. Maksud dia nak mengatakan bahawa kita ni memang kita punya pekerja dia. Baik, dalam konteks sembahyang, siapa yang mengesahkan bahawa sembahyang kita ini adalah telah sah? Maksudnya cukup syarat dengan cukup rukun. Siapa yang mengesahkan? Maka tak lain tak bukan diri kita sendiri. Kenapa? Sebab masa kita sembahyang, kita dah telah penuhi syarat dia. Masa kita tengah sembahyang, kita penuhi rukun dia. Maksudnya bila mana kita bagi salam, maghrib tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita telah sahkan sembahyang kita. Kita kata apa? Daripada sudut hukum fiqahnya, kita tahu bahawa sembahyang kita sah dan tak perlu qadha dah. Nampak tak? Selesai tak? Tetapi yang belum selesai lagi, kita tak boleh mengesahkan daripada sudut sembahyang kita itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Kenapa? Kerana pada hukum syarak dan hukum fiqahnya, kita telah selesai melaksanakan ibadat solat mengikut daripada tata cara yang mana disuruh oleh agama kita. Dan ya Allah Ta'ala suruh. Tetapi daripada sudut penerimaannya, belum tentu Allah Ta'ala terima. Seumpama seseorang itu, dia telah cukup requirement dia, syarat-syarat untuk minta kerja, cukup, complete dah. Maka dia pun masuk interview. Bila mana masuk interview, habis dah. Dah tunjuk dah semua kelayakan dia, kepakaran dia sebagainya. Okey. Keputusan daripada panel kata apa? Panel kata minta maaf, encik tak diterima bekerja tempat kami. Baik. Boleh tak kita salahkan majikan tersebut? Boleh tak kita salahkan majikan tersebut? Tak boleh. Bermaksud di sana, kita kata bahawa ada benda yang mana menyebabkan kita ni tak diterima bekerja. Kita nampak, confidentnya kita bahawa kita ni layak untuk dapat jawatan tersebut. Kita layak bekerja tempat tersebut. Tetapi daripada sudut pandang majikan tersebut, kita tak layak. Kenapa? Mungkin dia nampak kita ni terlalu overconfident. Ataupun dia nampak kita ni ada masalah. Mungkin susah untuk bekerja sama. Mungkin susah untuk diberi teguran. Mungkin susah untuk bekerja dalam kumpulan. Dia nampak daripada sudut itu. Maka Allah Ta'ala lebih maha mengetahui saat ketika kita selesai sembahyang, Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha menerima sama ada kedudukan sembahyang kita yang maghrib tadi nak terima ataupun tidak. Kenapa? Mungkin masa sembahyang tersebut
Masa sembahyang dah cukup syarat, rukun dah komplit dah, syarat pun dah komplit dah. Tapi mungkin masa sembahyang tersebut ada benda-benda yang menyebabkan Allah tak terima. Mungkin kerana kita ni lalai dalam sembahyang. Mungkin kerana kita ni tidak hati-hati dengan sembahyang. Kita buat main-main dalam sembahyang. Pada zahir nampak cukup dah kan? Tapi masa baca tersebut kita lalai. Bacaan kita itu tidak ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala tak nak terima. Maka itu hak Allah. Nampak tak analogi dia? Maka sama juga. Sepanjang kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang seseorang itu beribadat kepada Allah Ta'ala, panjang bacaannya, banyak puasanya, banyak bacaan Qurannya, tetapi dia telah ambil satu asbab yang menyebabkan ibadat itu tidak dipandang dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apa disebab tersebut? Iaitu memakan benda yang haram. Sembahyang dah cukup dah. Sembahyang dah cantik dah. Cantik sangat-sangat dia punya syarat dan rukun, tetapi kerana ada perkara yang dibuat sebelum itu adalah kenapa? Kerana dia makan benda yang haram. Baik, saya bagi lagi contoh. Ada daripada kalangan orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam yang hidup bersama dengan orang Islam, ataupun orang bukan Islam yang mana mempelajari Islam tersebut tetapi belum lagi menerima Islam, hidayahnya belum sampai. Baik, dia sembahyang. Dia sembahyang dengan betulnya syarat, dia sembahyang betul dengan rukunnya, tetapi dia tidak boleh diterima ibadatnya. Kenapa? Kerana dalam hati dia yang tersembunyi tersebut, dia belum lagi mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nampak tak? Itu sebab yang dalaman, yang secara dalaman yang tak dinampak. Maka sama juga sebab yang zahir yang telah jadi masuk dalam yang tidak dinampak, iaitu makan benda yang haram. Benda yang mana haram itu menyebabkan jadi punca kenapa ibadat tersebut tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan salah Allah. Sebagaimana bukan salah majikan yang tak terima kita pergi bekerja tadi, tetapi kerana salah pada kita yang terlalu overconfident, yang terlalu sampai kita merendah-rendahkan orang lain, nak tunjuk pengalaman kita terlalu hebat. Majikan kita nampak kita ni sombong. Majikan kita majikan kita nampak kita ni terlalu menunjuk-nunjuk. Majikan kita ni kata susah nak bentuk orang ni dan susah nak bekerjasama dengan dia. Dan bukan salah majikan tersebut, tapi salahnya duduk pada kita. Maka sama juga kalau Allah Ta'ala tidak menerima ibadat kita, na'udzubillah min zalik, tetapi kalau Allah Ta'ala tidak menerima itu bukan salah Allah, tetapi salahnya duduk pada siapa? Duduk pada kita. Duduk pada kita. Jadi asbab ibadat tersebut tidak diterima, salah satunya adalah kerana benda yang haram. Saya ingat kata-kata daripada seorang guru, cerita berkaitan dengan Imam Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Abdullah Al-Muhasibi. Syekh Abdullah Al-Muhasibi ini mengatakan bahawa setiap kali nak makan, kalau setiap kali ada benda yang haram di hadapan dia, ataupun benda syubhat yang berada di hadapan dia, yang dihidangkan kepada dia, maka urat di tangannya akan berdenyut-denyut. Urat di tangannya akan berdenyut-denyut dan dia ketahui bahawa itu isyarat bahawa makanan tersebut tidak boleh dia makan. Apatah sama ada benda tersebut, makanan tersebut adalah makanan yang haram, apatah lagi juga kalau sekiranya makanan itu adalah makanan yang syubhat. Allah Ta'ala denyutkan pada lengan dia. Ini tengok Allah Ta'ala jaga. Nampak tak? Kenapa Allah Ta'ala jaga? Ingat tak? Kita pernah bagi formulanya. Kenapa Allah Ta'ala jaga orang yang seumpama ini? Kerana dia telah menjaga hukum Allah. Dia sendiri menjaga supaya dia tak makan benda yang haram. Jadi bila mana bertemu dengan benda yang haram, Allah Ta'ala dah gap dah. Dah letak dah hijab, dah halang dah supaya dia tidak akan melakukan benda yang haram. Kenapa? Kerana dia telah berusaha dah sebelum ini daripada mengelak daripada melakukan benda yang haram. Makan benda yang haram. Sama juga orang yang tak pernah buat maksiat ataupun orang yang mengelak daripada melakukan maksiat-maksiat tertentu, memang dia elak sejauh-jauhnya, maka dia itu kadang-kadang Allah Ta'ala halang dia daripada awal-awal lagi. Maksiat itu tak sampai kepada dia. Siapa yang halang? Allah. Kenapa? Kerana dia menjaga Allah. Menjaga Allah, maka Allah Ta'ala menjaga dia. Maksud dia menjaga Allah iaitu menjaga hukum hakam Allah. Ingat tak hadis yang biasa kita dengar, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, maka Allah Ta'ala akan jaga kamu. Auqamakan, maksudnya jagalah hukum hakam Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga kamu. Betul lah kata Imam Al-Muhasibi, kalau sekiranya di hadapan dia ada makanan yang haram atau makanan syubhat, Allah Ta'ala denyutkan
urat yang pada tangan dia. Kerana apa? Kerana dia telah menjaga hukum Allah Ta'ala yang sebelum ini dalam hidup dia. Maka saat ketika diuji dengan makanan yang tak elok, Allah Ta'ala jaga dia ketika itu. Masya Allah. Inilah salah satu daripada benda yang besar. Sebab tu penyebab kepada sesuatu itu tidak diterima, ibadat itu tidak diterima, bukan salahnya daripada Allah, tapi salahnya daripada kita sebagai orang yang melakukan ibadat pada Allah tetapi melakukan juga maksiat pada Allah Ta'ala dalam masa sama. Salah satunya adalah kerana makan benda yang haram. Na'udzubillah min zalik. Baik, wa min mafasidi aklil haram istihalatu nara wa yudhibu syadiyatal fikri wa ladzata dhikri wa yuhriku nabata ikhlasin niyat wa yu'mil basirah wa yudhlimul basar wa yuhinu din wal badan wal aql wa yurithul ghaflah wan nisyan wa yamna'u min dhawaqanil hikam wal ma'arifi wa atala fi dhalik. Dan antara keburukan makan makanan yang haram, ini dah sebut dah sebelum ni antaranya kan, ini ditambah lagi mengikut daripada kalam Syekh Ali Al-Khawas. Daripada keburukan makan makanan yang haram adalah ia berubah menjadi api, maka ia menghilangkan ketajaman fikiran. Merubah menjadi api ni menunjukkan apa? Menunjukkan dia berubah kepada benda yang tak elok. Bukannya kita makan benda yang haram tiba berubah jadi api terus, bukan. Menzahirkan kepada benda-benda yang tidak elok. Apa dia? Fayuzhibu menghilangkan ketajaman fikiran. Jadi seorang tu tak pick up sangat ingatan dia. Kenapa? Kerana salah satu makanan dia. Makanan dia tak pick up. Genius tak genius ini bukan kenapa. Maaf kalau kita belajar daripada sudut sains, mungkin daripada kalangan ahli jemaah kita lebih pakar lagi. Saya baca-baca je, Wallahualam kalau salah betulkan. Otak kita ni dia memerlukan kepada oksigen, memerlukan kepada darah. Dan setiap kali kita menyentuh, contoh, bila mana dia menyentuh, dia ada respon dia, tindak balas tersebut dia akan menghantar kepada otak kita untuk mentafsirkan benda tersebut. Dengan kita kata kelajuannya kita tak boleh ukur, terlalu laju. Contoh, kita pejam mata, kita sentuh je satu benda, kita akan tahu bahawa yang aku sentuh ni benda yang keras. Tak tahu lagi apa kan? Benda ni benda yang keras. Otak kita terus menterjemahkan hasil daripada sentuhan kita. Kenapa? Kata saintis, kerana sinap. Kalau salah betul kan? Sinap itu yang ada pada otak-otak tersebut dia bersambung dengan cara yang baik. So maklumat itu boleh sampai dengan cara yang baik. Ini konsep geniusnya seseorang. Oksigennya cukup, darahnya cukup dan sebagainya. Tetapi itu daripada sudut yang fizikalnya, sudut yang zahirnya, kajian manusia. Tetapi daripada sudut yang batinnya, yang kita tak nampak pada hakikatnya, akal fikiran kita adalah cergas kerana makanan itu sendiri. Akal fikiran kita cergas kerana makanan itu sendiri. Sebab itulah makanan yang berada pada zaman kita, makanan yang pelik-pelik. Sebab tu kadang-kadang kita tengok mak-mak ayah-ayah kita ataupun nenek atuk kita dulu, zaman dia cerita makan apa. Bukan saya nak menyalahkan, ini realiti kan. Makan ubi, makan nasi, tak ada makanan-makan ni. Sebenarnya itu benda yang perlu disyukuri. Maaf kata, bukan kita nak menunjuk-nunjuk, oh mak tak ada, zaman mak tak ada makan benda ni. Bukan kita nak menunjuk, maaf. Kalau ada perasaan kita nak menunjuk-nunjuk, teruskan istighfar. Tapi kalau kita nak cerita kepada anak-anak kita supaya anak kita sedar bahawa zaman dahulu susahnya makan, maka zaman sekarang ni perlu syukur, tak apa. Tetapi kita dalam masa yang sama kita kena syukur. Ibu-ibu, ayah-ayah yang pernah mengalami zaman tersebut, yang makan susahnya nak dapat makanan tersebut, syukur pada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala sempitkan ruang untuk kita dapat makanan. Salah satunya kerana Allah Ta'ala nak jaga kita. Kita tidak terdedah kepada makanan yang pelbagai, yang haram itu na'udzubillah, apatah lagi benda yang syubhat yang terlalu banyak. Jadi dijaga benda tersebut, Allah Ta'ala jaga, maka Allah Ta'ala sempitkan sumber makanan tersebut. Ini sebenarnya kita syukur pada Allah SWT. Tapi pada zaman kita sekarang ini, makanan yang pelbagai, nak apa saja, semua kita boleh nampak, boleh makan. Bahkan daripada negara-negara yang bukan daripada negara kita pun dah ada dah tempat kita. Itu merupakan ujian kepada kita, macam mana nak mengawal supaya kita boleh kawal makanan kita, supaya kita tidak terdedah kepada benda yang haram. Kenapa? Kerana itu salah satu menyebabkan genius kita, otak kita ni kurang ketajaman dia.
yang maksiat matanya, maksiat telinga tu masalah lain pula. Ini masalah daripada sudut makan. Makan itu sendiri menyebabkan kita ini kurang tajam daripada sudut fikiran. Sebab tu kalau orang yang belajar, kan, orang yang belajar, ingat kalau belajar kat pondok-pondok dulu untuk tubuh besar sangat makan. Bahkan sebab tu kalau kat pondok dia masak sendiri, kan. Pondok-pondok yang dulu masak sendiri, kita ingat masak, kan. Kita makan simple-simple saja. Sebab apa? Jadual itu dipenuhkan dengan jadual masa untuk belajar saja. Tak sempat untuk kita berlazat-lazat dengan makanan. Kan? Cuba tanya orang yang pernah duduk pondok atau pengalaman siapa yang pernah duduk pondok. Disebabkan jadual dia pack sangat, tak sempat nak berlazat-lazat dengan makanan. Itu satu rahmat. Kenapa? Kalau seorang itu berlazat-lazat dengan makanan, maka pada masa tersebut yang menyebabkan dia itu malas untuk belajar. Sebenarnya di sebalik tersebut, dia hanya nak ambil makanan yang cukup untuk mengisi perut dia, dan dalam masa yang sama itu menjaga dia daripada makan benda yang tak elok dan menjaga daripada sudut ketajaman fikiran dia. Lagi orang yang makan benda yang haram ini, Allah Ta'ala akan menghilangkan kelazatan zikir. Zikir itu tak rasa apa. Lepas sembahyang, contoh saja, contoh lepas sembahyang, astagfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, Allahumma anta salam wa minkas salam, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Cuba ingatkan, cuba rasa balik. Sebenarnya masa kita baca, bermula saja kita bagi salam, ini contoh saja. Bermula saja kita bagi salam, kita mula zikir, betul tak? Bermula saja kita bagi salam, habis je salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan istighfar contohnya. Atau kita mula dengan doa apa-apa saja, yang itu termasuk daripada zikir. Apa yang tuan-tuan perempuan rasa? Apa yang kita rasa? Kan? Kita rasa apa masa tersebut? Adakah kita rasa tak rasa apa-apa? Sekadar baca saja? Kan? Ataupun kita rasa, ya Allah, masa kita lepas daripada sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita istighfar, astagfirullahalazim. Ketika kita istighfar tu, kita merasakan kita betul-betul istighfar. Kan? Kalau kita tidak merasakan apa-apa, muhasabah diri. Kan? Tapi kalau kita ni merasakan bahawa kita itu tengah beristighfar, alhamdulillah. Bahkan lebih cantik lagi kalau kita merasakan seronoknya dan perlunya kita istighfar ketika itu. Memang betul-betul istighfar kena. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita merasakan benda tersebut. Bukan sekadar hafal. Ada orang, kita kena faham, tak semestinya orang faham itu dia merasai. Tak semestinya orang faham, dia merasai. Contoh, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam sampai habis. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ada orang tak faham pun apa yang dibaca, tetapi dia mengetahui dan dia menghayati bahawa dia tahu aku tengah berzikir, aku tengah memuji Allah, aku tengah meminta dengan Allah Ta'ala. Tapi ada orang faham, Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah as-salam, wa minkas salam, daripada kamu juga as-salam, iaitu keselamatan, kesejahteraan, wa ilaika ya'udus salam. Dia faham satu persatu. Allahumma ajirna minan nar, dia faham, tetapi dia tidak merasa. So umpama apa dia? Ada orang bila mana diletakkan di hadapan dia makanan, dia tahu macam mana cara masak masakan tersebut. Dia tak masak, dia tak masak pun. Dia tengok, dia tahu dah. Oh, masakan ni, dia tahu dah cara. Dia tahu dah apa dia punya ramuan dia, dan dia tahu dah macam mana step by step kena buat tersebut. Tapi bila mana kita makan, dia tak rasa apa pun. Hanya dia tahu dia makan saja. Tapi ada orang tu, dia tak tahu pun makanan ni dia buat daripada apa, dan dia tak pandai pun untuk buat masakan tersebut. Tapi masa dia makan, dia menghayati makan, ya Allah sedapnya, nikmatnya makanan tersebut. Nampak tak? Maka sama juga dengan kita. Ada daripada kalangan kita ini yang hanya berzikir tapi tidak merasai zikir dia. Ada orang yang berzikir tetapi dia merasai zikir dia. Maka kita duduk pada kedudukan mana? Maka kalaulah kita berzikir tetapi kita tidak merasai zikir kita, kelazatan berzikir, kenikmatan berzikir tersebut, maka muhasabah. Kalau kata Imam Ali Al-Khawas, itu salah satunya mungkin petanda daripada kita ini ada makan benda yang haram, na'udzubillah, ataupun mungkin ada sebab-sebab lain. Ini antara. Serta membakar pupuk niat ikhlas. Buat satu perkara ni kurang ikhlas, mengajar pun tak ikhlas, berkuliah pun tak ikhlas, belajar pun tidak ikhlas,
tolong orang pun tak ikhlas. Alah, buat itu kerana. Maksudnya ada kerana sesuatu, tapi bukan kerana Allah. Maksudnya mungkin dalam diri manusia ini antara benda yang banyak Allah Ta'ala buat adalah ikhlas. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala meletakkan sebab lain. Itulah penghalang kepada dia mencapai ikhlas. Maka antara penghalang daripada seorang itu dapat ikhlas adalah kerana dia itu makan benda yang haram. Baik. Dan membutakan mata hati, mengaburkan penglihatan mata. Mata hati dia akan jadi tak nampak. Mata hati tak nampak ni macam mana? Mata hati ni bukan mata yang pada zahir. Maksudnya hati dia itu boleh merasai dan boleh mentafsirkan sesuatu perkara untuk ke arah kebaikan. Hati dia ni gelap. Tapi kalau hati dia itu tak buta, hati dia terang, maka hati dia pada ketika itu akan mengarahkan anggotanya ke arah kebaikan. Jadi mata hati ini salah satu daripada benda yang kita tak boleh nak mentafsirkan, melainkan orang itu dia boleh merasai. Saya bagi contoh macam ni lah. Macam mana kita memandang dengan mata hati. Memandang ada dua. Yang pertama, kita memandang dengan mata kita yang zahir ini. Baik, sekarang saya memandang di hadapan saya ni ada gadget. Ada gadget, ada tab atau telefon yang mana guna untuk berkuliah. Saya memandang pada zahir. Dan saya boleh menampak di hadapan saya ni ada dinding, ada meja mungkin, ada benda tu, ada benda ni. Ini memandang pada zahir. Satu lagi, kita memandang dengan cara batin. Itu dipanggil sebagai mata hati. Okey, caranya nak memahami macam mana? Kita buat perbandingan. Analoginya macam ini. Seorang lelaki, dia memandang kepada kekasihnya. Ini tak berkahwin lagi ini baru orang tengah berkasih. Kemanisan itu berkasih itu kadang-kadang sebelum daripada berkahwin. Orang katalah kita tak mengasihi kan. Dia berkasihnya tak dapat kahwin lagi. Jadi bila mana dia melihat kekasih dia, seronoknya dia. Tetapi bila mana dia tak jumpa kekasih dia, ataupun dia lalu depan rumah kekasih dia, dia nampak selipar kekasih dia ada. Maka apa yang dia nampak? Dia bukan nampak selipar. Dia tak nampak apa selipar dia. Dia nampak apa? Dia nampak pemilik bagi selipar tersebut. Nampak tak? Ataupun dia nampak mak bagi kekasih dia. Lalu depan rumah tu, Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Jemur kain makcik ya, jemur kain. Saya pergi dulu makcik tegur mak kepada kekasih dia. Dia tegur mak bagi kekasih dia, dia tak nampak apa mak tu sebenarnya. Pada hakikat, mata hati dia sebenarnya ketika itu memandang kepada anak bagi makcik tadi tu, iaitu kekasih dia. Maka sama juga dengan kita. Dengan mata hati ini kita memandang Allah. Bila mana kita melihat semua penciptaan Allah Ta'ala ini pada hadapan kita, yang kita boleh sentuh, yang kita boleh nampak, tetapi kita memandang itu bukan sekadar pada zahir dengan mata ini, tapi kita memandang apa dia? Kita memandang pencipta bagi benda tersebut. Sebagai contoh, kita tengok pokok yang di hadapan kita. Kita bukan tengok kepada pokok tu sendiri, tetapi kita nampak pencipta bagi pokok sendiri. Maksudnya mata hati kita mengarahkan kepada ataupun menarik kita untuk merasai dan supaya memandang kepada pencipta bagi pokok atau pencipta bagi alam itu sendiri. Itulah memandang dengan mata hati. Jadi kalau sekiranya orang itu telah dibutakan hati, dia takkan nampak dah ini semuanya ciptaan Allah. Dia tak nampak dah ini kuasa Allah. Dia tak nampak dah. Tapi dia nampak apa dia? Ini adalah hasil daripada benda ni. Ini adalah daripada benda ni. Tak nampak langsung bahawa itu adalah hasil percaturan Allah Ta'ala, dan tak nampak itulah hasil daripada Allah Ta'ala yang mencipta. Orang itu buta hati. Sebab itu Allah Ta'ala meletakkan satu perkara itu bukan supaya kita nampak benda tu, supaya kita melihat benda yang di sebaliknya. Ingat tak? Yang kita guna istilah bahasa, kalau belajar bahasa Melayu dia panggil ayat tersurat dan ayat tersirat. Ayat tersurat dan ayat tersirat. Ingat tak kita belajar kan? Dan kita pun tahu ayat tersurat ni adalah yang zahir itu sendiri. Tapi apakah yang tersirat di sebalik benda tersebut? Yang tersurat di hadapan kita adalah alam yang kita nampak. Pokoknya kita nampak, binatangnya kita nampak, kecantikan pemandangan itu kita nampak. Tapi yang tersiratnya kita dapat melihat dan kita dapat merasakan, kita memandang kepada pencipta bagi alam itu sendiri. Itulah dikatakan mata hati seseorang itu Allah Ta'ala buka.
Tetapi kerana makan benda yang haram tersebut, Allah Ta'ala tutup. Dia tak nampak pun. Dia hanya nampak benda ni. Bahkan orang mati tu dia hanya menampakkan sebab semata-mata. Okey, mati ni kerana sakit jantung. Maaf, contoh ada orang nampak mati itu hanya kerana penyakit saja. Mati itu kerana accident semata-mata. Jadi dia nampak kerana seumpama dia telah menenggelamkan hakikat pencipta itu sebenarnya pada hakikat yang mematikan. Ini sebenarnya ujian kita. Betul Allah Ta'ala buat sebab. Allah Ta'ala buat sebab. Sebab itu sendiri sebenarnya untuk kita, ujian bagi kita. Sebab apa mati, sebab apa sakit macam ni, sebab ni. Supaya kita tidak memandang kepada Allah Ta'ala yang mana mematikan pada hakikatnya. Dan maka itulah kehidupan kita yang pada zahirnya melihat kepada dengan mata hati. Ataupun mata hati itu tidak dapat melihat pada hakikatnya. Mengaburkan penglihatan mata itu salah satunya. Melemahkan agama, maksudnya pengamalan agama itu jadi lemah. Nak semayang malas. Jadi kalau kita nak buat ibadat rasa susah, rasa malas, muhasabah daripada sudut pemakanan kita. Muhasabah daripada sudut pemakanan. Jangan sekadar jaga kalori. Nak cari daripada sudut vitaminnya, nak ambil daripada sudut khasiat-khasiat ini sahaja. Jaga yang paling utama, yang terutamanya, hukum tu halal atau haram. Itu dahulu. Itu dahulu tengok. Okey, halal. Okey, lepas tu baru check. Ini macam mana banyak kalori dia? Kalori banyak, kita kurangkan sikit. Bukan saya kata yang kalori tu tak boleh, tak dijaga, yang vitamin, khasiat dan sebagainya. Tak, itu kena jaga. Sebab Allah Ta'ala ini suruh kita jaga dan jangan mendatangkan kemudaratan pada diri sendiri. Haram. Itu kena usaha juga. Tapi yang paling utama tengok hukum itu. Yang mana kata halal, yang mana kata haram, tengok dahulu. Kan? Baik. Melemahkan ibadat. Maksudnya melemahkan agama, maksud melemahkan ibadat kita. Serta tubuh badan, serta akal fikiran. Tubuh jadi lemah je, malas je sepanjang masa. Kenapa? Kerana kita ini tertolak, tertegah daripada ada kekuatan pada batinnya. Kalau batin kita masuk kekuatan rohani kita tak kuat, maka kekuatan zahir kita tak akan kuat. Apa kita nak bagi contoh supaya kita lebih jelas lagi. Sebenarnya kita dah faham, tapi kadang-kadang kita nak supaya makin masuk dalam hati. Umpama contoh macam ni lah. Mungkin lah, wallahualam, mungkin anak-anak muda, golongan-golongan muda dia tidak merasai lah. Tapi kalau kita tengok dan kita tanya kepada mungkin peringkat ibu-ibu, ayah-ayah yang merasai kenikmatan dan dia pernah hidup pada zaman sebelum merdeka, dan dia merasai nikmat kemerdekaan tersebut, maka pada setiap 31 Ogos itu, ini saya buat satu analogi pada setiap 31 Ogos dia merasakan dengan kesungguhan semangat dia untuk menyambut kemerdekaan. Tak salah sebenarnya kan. Ada orang kata buat apa salah, buat benda ni tak ada manfaat, tak ada. Sebab dia merasai benda tersebut. Sebab tu kadang-kadang saya tengok kadang-kadang orang pakcik-pakcik yang tua-tua yang jenis pengayuh beca terutamanya, kadang-kadang dia usaha. Dia apa ni, dihias dia punya beca dia. Kita kata ya Allah. Kalau kita tanya dia sendiri merasai benda tersebut. Macam mana azab kalau mungkin dengan bahasa kita pada zahirnya, ketika mana dalam masa peperangan penjajahan dan dia dapat kemerdekaan itu, macam mana perasaan dia. Kan? Maka sama juga dengan kita. Kan? Pada masa tersebut dia dah tua dah, mungkin tubuh dia dah tak kuat dah, tapi tiap-tiap kali dengan merdeka tersebut semangat dia Masya Allah hebat. Kenapa? Kerana rohani ataupun dalamannya semangat. Maka sama juga kalau rohani dalaman kita kuat, kerana kita tidak tertegah dengan makanan yang haram, maka pada zahirnya kita akan kuat juga untuk melakukan ibadat. Jadi kalau tubuh ni malas, nak bangun tahajud pun malas, nak sembahyang pun rasa malas awal-awal, nak jemaah lagilah malas, nak baca Quran pun malas, tapi buka WhatsApp dalam setengah jam, sejam tu tak rasa apa, buka YouTube pula, TikTok pula rasa seronok. Tapi kalau nak buka Quran, sebenarnya apps Quran tu dah lama dah ada dalam telefon dia, tapi tak terbuka-buka, maka pada masa tersebut muhasabahlah. Muhasabah. Bermaksud kita jadi malas untuk melakukan ibadat. Tubuh jadi lemah juga. Lagi mewariskan kelalaian dan lupa dan menghalang daripada mengecapi hikmah dan makrifat dan memanjangkan dalam hal tersebut. Jadi banyak benda yang mana dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab daripada makanan yang haram itu sendiri. Sebab itulah benda yang dijaga dalam agama ini adalah sesuatu yang masuk dalam perut kita. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili
ditulis dalam kitab penawar bagi hati, anggota-anggota yang wajib dijaga. Bukan sunat, wajib dijaga. Salah satunya adalah perut kita. Salah satu adalah perut kita. Bermaksud apa yang masuk dalam perut kita wajib kita jaga. Bukan sunat. Mata kita wajib kita jaga. Sebab apa? Sebab bukan kerana kita nak memandang, tapi kerana mata ini benda yang Allah Ta'ala bagi untuk kita melihat dan kita untuk menghayati kebesaran Allah SWT. Orang nampak, kalau tak ada mata tak nampak, oh tak boleh tengok ni, tak boleh tengok ni. Bukannya sebenarnya macam tu. Saya jumpa dengan salah seorang orang alim, Masya Allah, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, ibadatnya hebat. Saya ingat sama sekarang, bertahun-tahun dah dia pernah cerita pada saya, yang kita menjadikan rasa semangat. Dia kata apa? Dia kata dia takut kalau mata dia buta. Dia takut kalau dia mata buta. Sebab apa? Kalau mata buta nanti dia tak boleh baca Quran. Itu je. Kalau buta takut nanti tak boleh baca Quran. Kenapa? Kerana dia ni sebulan sekali khatam Quran. Kadang-kadang tak sampai sebulan, dia kata dah khatam dah, alhamdulillah. Dia cerita pengalaman dia. Tapi saya ingat lagi dia kata, takut sangat-sangat. Abang ni takut kalau sekiranya mata ni Allah Ta'ala tarik nikmatnya, tak boleh melihat, nanti tak boleh baca Quran. Sebab apa? Sebab dia kata dia tak hafal Quran. Dia tak hafal Quran. Baca je dia boleh. Jadi orang itu dia merasakan bahawa wajib ni dia jaga mata itu. Kerana apa? Kerana dia nak gunakan untuk dia mendapat redha Allah SWT. Maka sebagaimana yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, antara benda yang wajib kita jaga adalah perut kita. Wajib, bukan sunat, bukan makruh, bukan apa. Maksudnya wajib kita jaga adalah kerana jangan sampai benda yang masuk dalam perut kita ni daripada benda yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu. Sikit lagi. Summa qala. Kemudian beliau berkata lagi. Siapa dia? Syekh Ali Al-Khawas tadi. Wa bil jumlati fa jami'ul ma'asi allati yaf'aluha al-'abdu innama sababuha aklul haram. Faman akala al-harama wa talaba an ya'mala ta'ah faqad rama al-muhala. Kemudian beliau berkata kesimpulannya, kesemua maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba puncanya adalah makan makanan yang haram. Bermaksud kita boleh buat rumusan macam ni juga. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Arak itu merupakan ibu bagi maksiat. Khamar itu merupakan ibu bagi maksiat. Ibu bagi maksiat maksudnya kerana seorang itu minum arak, dia mabuk, maka itu pembuka jalan untuk dia melakukan maksiat-maksiat yang lain. Maka salah satu juga kita katakan ibu bagi maksiat adalah makan benda yang haram. Kerana dia makan benda yang haram, maka dibuka kepadanya untuk melakukan maksiat-maksiat yang lain. Sama ada maksiat itu besar ataupun maksiat itu kecil, dosa besar atau dosa kecil, apa saja mendatangkan larangan daripada Allah, apatah lagi kemurkaan Allah Ta'ala, salah satunya puncanya datang daripada memakan benda yang haram. Sebab tu kalau kita ni buat maksiat, hati-hati tanya, ya Allah, adakah yang aku makan ini termasuk benda yang haram? Na'udzubillah ya Allah. Ataupun aku makan ini termasuk daripada benda yang syubhat ya Allah. Sebab apa? Sebab aku ni mata ni kerap sangat ya Allah buat maksiat. Telinga ni kerap sangat buat maksiat. Mulut ni kerap sangat buat maksiat. Anggota ni banyak sangat buat maksiat. Adakah kita tanya? Adakah hasil daripada benda yang masuk dalam perut kita itu penyebab kepada maksiat yang kita lakukan? Jadi kata beliau, boleh dikatakan kebanyakan maksiat itu puncanya adalah daripada makan makanan yang haram. Maka sesiapa yang makan makanan haram dan mencari jalan untuk melakukan ketaatan, maka sesungguhnya dia mengharapkan perkara yang mustahil. Makan benda yang haram tetapi nak buat juga taat pada Allah Ta'ala, seumpama benda yang mustahil, susah. Seumpama macam itulah, susah. Makan benda yang haram tapi nak buat taat pada Allah Ta'ala, susah nak buat taat. Sebab apa? Sebab benda tersebut tak boleh duduk sekali, bertembung. Maksiat dengan taat. Buat maksiat, nak menghala kepada taat itu dia akan bertembung. Bukan kita kata kalau macam tu tak buat maksiat. Bukan. Menunjukkan pada hukumnya, pada hukum logiknya, benda yang bertentangan dia tak boleh datang sekali. Dia tak boleh untuk duduk sekali. Melainkan benda tersebut mesti dilawan. Mesti buat salah satu sahaja. Buat maksiat dan buat taat. Buat maksiat, buat taat. Tak boleh. Bila mana buat maksiat, taat itu seumpama menjauhi. Bila mana dia buat taat, seumpama maksiat itu menjauhi. Seumpama menjauhi.
Seumpama orang ni dia buat maksiat, dia buat maksiat, dia tahu tak apalah nanti taubatlah. Dia jadi susah benda tersebut nak duduk sekali, tahu tak? Kan? Melainkan dia datang dengan keinsafan dia, kan? Dia datang itu buat kerana Allah, ikhlas dan sebagainya, maka barulah benda tersebut akan menjauhi. Kan? Jadi agak mustahil bila mana buat makan benda yang haram lepas tu nak melakukan taat pada Allah Ta'ala. Mungkin kalau dia boleh buat pun dia takkan buat dengan cara yang baik, kan? Ikhlasnya tidak ada, daripada sudut dia punya kualitinya tak cukup atau kualitinya tak cantik. Kenapa? Karena penghalang itu adalah daripada makanan yang haram yang dimakan. Maka kena tengoklah makan yang kita makan. Sebab tu kadang-kadang saya pernah sebut sebelum ni, dalam pertemuan-pertemuan kita yang sebelum ni, cara Nabi SAW dengan para sahabat itu makan. Dan kita belajar sirah dia orang ni berlapar ini. Sebenarnya Nabi nak ajar juga daripada sudut kita mengurangkan makan. Bila mana mengurangkan makan, dia akan mengurangkan kita ini terjumpa dengan benda-benda yang haram. So umpama orang macam ni lah, dia kurang bergaul dengan orang ataupun dia kurang bersosial dengan media sosial ni, bukan kerana dia nak putuskan silaturahim, tapi mungkin dia nak mengelak daripada dia melakukan dosa. Bukan saya kata media sosial ini benda yang haram, tak ada. Haram itu bila mana dia buat dengan cara yang tidak dibenarkan pada syarak, kan? Tapi kalaulah dia terdedahkan benda tersebut, takut pendedahan kepada yang haram itu lebih banyak, maka dia elak awal-awal, kan? Maka sama juga daripada sudut makan. Kadang-kadang dia tak makan tu kenapa? Kerana dia nak mengelak, takut dia termakan benda yang haram, kan? Sebab itulah kalau ada lagi ibu-ibu, kan, yang boleh mengandung dan tengah mengandung, jaga makanan. Boleh tengok kualiti anak yang dilahirkan nanti, insya-Allah. Beza sangat-sangat. Jangan duk jaga, maaf kadang-kadang dia terjaga, nak makan yang benda ni, nak makan yang mengidam benda ni. Saya pernah jumpa orang yang mengidam benda yang pelik-pelik. Dia kata masya-Allah, istighfar banyak-banyak. Benda tersebut kalau tak makan pun tak mati. Kalau makan pun tak mendatangkan manfaat. Bukan makan benda haram dia. Tak nak sebut benda apa, bukan benda yang haram, tapi benda tersebut tak mendatangkan manfaat. Dan kalau tak makan pun tak ada manfaat apa. Kalau tinggal, apa dia kata, tak boleh nanti anak lahir keluarnya liur ni sebab ibu mengidam tak penuhi benda tersebut. Istighfar banyak-banyak, kan? Lepas tu saya ingat kadang-kadang isteri dia mengidam, jangan layan sangat mengidam tu, istighfar. Makan apa yang ada, syukur dengan apa yang ada. Tapi yang paling penting sekali, bukan sekadar makan khasiatnya, cari benda vitaminnya, makan benda tersebut, tapi tanya dulu hukum halal haram itu sendiri. Maka ibu-ibu ni kalau dia makan benda yang haram, yang halal betul-betul dia jaga, dia akan dapat tengok hasil kualiti anak yang dilahirkan. Masya Allah. Allah Ta'ala anugerahkan satu anugerah yang hebat. Kenapa? Kerana asbab daripada makanan yang halal yang dimakan. Bukanlah kita kata sebelumnya ada makan benda yang haram, tak ada. Nak kata bahawa hebatnya makan yang halal tersebut, dia memberi kesan bagi khusus ibu yang mengandung tersebut, anak tersebut akan lahir daripada zuriat yang baik, keturunan yang baik, dan hasil daripada makan benda yang baik tersebut, anak tersebut menzahirkan kebaikan pada anak itu. Jadi sama juga dengan kita. Yang kita ni dah duduk dalam alam dunia sekarang ni, jaga je makanan tersebut. Lepas tu kadang-kadang tu, saya pernah sebut, kalau boleh lah, terutamanya saya nasihatkan pada diri saya, kalau boleh jagalah sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah tiap-tiap hari. Kalau tak mampu juga, amalkan doa istikharah. Maksudnya kita meminta dengan Allah Ta'ala dalam setiap perkara, kita membuat pilihan. Jangan tunggu nak sembahyang istikharah bila mana kita nampak benda tersebut besar je. Kita nampak. Tapi ada benda kadang-kadang kita tak perasan. Islam menunjukkan dan Islam nampak benda ini besar. Contoh, memilih makanan untuk makan breakfast. Untuk breakfast tu, itu sebenarnya benda yang besar. Kenapa? Kerana dia melibatkan kepada kita nak memasukkan sesuatu dalam perut kita. Jadi kalau kita ini, kalau boleh, kalau yang bangun sembahyang tahajud tu, sembahyang istikharah sekali. Kalau mungkin tak mampu pun tak apalah, doalah dengan doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika bi'ilmika, apa semua tu, bacalah doa istikharah. Ataupun baca dengan doa Melayu, ya Allah bantulah aku dalam memilih sesuatu perkara tersebut supaya sesuai dengan redha-Mu ya Allah. Dan apa saja perkara. Jadi hatta kepada makanan yang kita nak makan, istikharah. Saya ingat guru saya dan mungkin saya pernah bagi tahu. Guru saya kalau nak mengajar di istikharah dahulu.
Tapi bukan istikharah solat, tapi istikharah dalam hati. Dia berdoa dengan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala buka kepada dia pilihan yang terbaik untuk dia mengajar apa. Supaya Allah Ta'ala buka. Mudah-mudahan yang dia mengajar itu ikhlas, mudah-mudahan yang dia mengajar itu sampai kepada audiensnya, kepada orang yang mendengarnya, istikharah daripada Allah Ta'ala. Itu yang nak mengajar. Terlagi kita nak makan dan nak buat sesuatu perkara tersebut, sentiasa istikharah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tambihun, insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulan, kita jumpa malam ini penyebab kepada sesuatu maksiat, kata Syekh Ali Al-Khawas, Sayyidi Ali Al-Khawas, salah satunya sebab daripada makan makanan yang haram. Dan sebab daripada makan makanan yang haram tersebut, banyak dia punya natijahnya yang diberikan, yang dikenakan, antaranya gelap mata hatinya dan menyebabkan lemah di dalam ibadat, dalam agama dan sebagainya. Itu salah satu kesan yang Allah Ta'ala nak tunjuk. Jadi kalaulah kita boleh kesan awal-awal simptom-simptom tersebut, maka kita carilah obatnya. Yang kita takutnya kita tak sedar dan kita tidak tahu obat itu. Itu yang paling bahaya sekali. Kita tak tahu bahawa ini puncanya kat sini. Kita hanya nampak pada zahir, tapi kita tidak memandang pada pandangan rohani, bahawa itu sebenarnya Allah Ta'ala tengah menguji kita ataupun Allah Ta'ala tengah menegur kita. Tapi teguran tersebut difaham dengan cara yang baik. Seorang suami yang menegur isteri, tetapi isteri itu tidak memandang bahawa teguran itu adalah teguran yang besar. Tetapi sebenarnya teguran daripada suami tersebut adalah teguran daripada pihak dia tersebut, benda tersebut adalah benda yang besar. Maka sama juga, kadang-kadang kita tidak memandang teguran Allah Ta'ala itu besar. Kerana apa? Kerana mungkin terhijab dengan sesuatu perkara yang lebih besar pada pandangan dunia kita ataupun nafsu kita. Mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah. Saya mohon maaf, sekiranya ada ruang dan rezeki, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada muka surat 40 dan masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan makan makanan yang haram. Wallahu a'lam. Saya buka soalan ke Ustaz? Kalau ada masa mungkin boleh. Silakan jemaah kalau ada 1-2 soalan. Tak boleh banyak lah, 1-2 lah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, daripada perenggan pertama tadi tentang orang yang buat amal ibadah dengan makan makanan haram ni, dia seolah-olah seperti merpati yang mengeram di atas telur tembelang. Kalau kata dia tak memperbaiki keadaan diri dia dengan masih terus mengambil makanan haram dan tak bertaubat, dia kata masuk dalam golongan orang yang melakukan amal yang sia-sia, Ustaz. Baik. Ini khusus bagi orang yang dia tahu bahawa dia itu makan benda yang haram. Dan ataupun kita boleh kiaskan, sebenarnya ulama ini disebut makan benda yang haram tersebut salah satu benda yang hari-hari dibuat, benda sebagai benda keperluan. Maka termasuklah juga kepada benda-benda haram yang dibuat. Minta maaf, contoh mungkin dia buka aurat, tak tutup aurat, mungkin daripada sudut benda-benda maksiat lain yang dibuat yang dikategorikan sebagai benda yang haram. Dia masih lagi buat benda yang haram tersebut, maka dia beribadat dalam keadaan dia tahu dan dia masih lagi buat benda yang haram tersebut tanpa taubat, seumpama taubatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana sebagai perumpamaan, kita bincang berkaitan dengan hukum fiqh satu hal, kita bincang berkaitan dengan hukum daripada sudut penerimaan itu satu hal. Sembahyang dasar maka diterima atau tidak daripada oleh Allah Ta'ala itu satu hal. Perbahasan yang berbeza-beza. Maka sama juga kita bahas sekarang dalam ilmu berkaitan dengan untuk Allah Ta'ala terima. Maka untuk Allah Ta'ala terima ibadat kita tersebut, elakkan daripada makan benda yang haram. So umpama kalau dia masih lagi buat dan dia tahu, tetapi semayangnya masih buat, tapi benda haram masih lagi diteruskan, so umpama dia melakukan ibadat yang sia-sia. Dan maka di sisi Allah Ta'ala, kata ulama, tidak ada pandangan yang Allah Ta'ala akan pandang. Kenapa? Kerana dia menyertakan kemaksiatan bersama dengan ketaatan. Maksiat dengan taat benda yang mana berlawanan, tak boleh duduk sekali. Allahuakbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas penerangan. Jazakallah. Ada tak soalan? Puan Mazirah ke nak bertanya? Yang angkat tangan tu silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita solat kan tak khusyuk, macam was-was,
rakaat dia. Lepas tu bila kita zikir kita rasa mengantuk. Apakah itu kesan daripada kita makan makanan yang tak halal? Itu saja nak tanya. Yang pertama, kita cerita berkaitan hari ini berkaitan dengan benda yang haram yang menghilangkan kelazatan dalam ibadat. Itu salah satu kata ulama tanda bagi orang yang mana hilang kelazatan, hilang keseronokan, hilang kenikmatan dalam ibadat pada Allah Ta'ala, maka muhasabah, takut-takut penyebabnya adalah makan yang haram. Tetapi adakah itu saja sebab dia? Tak, banyak lagi sebab-sebab yang lain. Kan? Bahkan kata ulama sebagai motivasinya, yang tadi sebagai kita beringat-ingat kan, sebagai salah satu motivasinya, ulama mengatakan kadang-kadang sifat malas itu datang bukan kerana kita itu melakukan benda yang haram, tetapi sifat malas itu datang adalah kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala. Kita rajin ibadat, tiba-tiba dia datang malas. Masa dia datang malas tu Allah Ta'ala nak mencuit. Seumpama satu cubitan daripada kekasih. Kalau sekiranya dalam keadaan malas tersebut, adakah kita masih lagi melakukan ketaatan, kita paksa diri taat pada Allah Ta'ala? Ya, kita paksa. Maka cubitan daripada sang kekasih tersebut bermaksud cubitan yang menyeronokkan. Allah Ta'ala uji dengan ujian yang menyebabkan kita makin lagi taat pada Allah Ta'ala. Maka salah satu saja kata ulama, sesuai dengan apa yang kita bincang, penyebab kerana malas, penyebab kerana rasa tak ada nikmat, penyebab kerana kita ni rasa tidak ada rasa kelazatan dalam ibadat, zikir dan sebagainya adalah makan daripada benda yang haram. Tapi bukan itu saja sebab dia. Mungkin ada sebab-sebab lain. Mungkin sebab ni tak ada pun, tapi mungkin ada sebab lain. Jadi tugas kita adalah ibadat, dan kalau ada simptom-simptom tersebut, muhasabah. Cari punca dia. Ya, aku ni rasa malas, apa sebab dia? Ke pernah buat macam ni? Ke pernah makan macam ni? Ke apa-apa-apa? Kita muhasabah. Dan Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas jawapan itu Ustaz. Terima kasih. Kita tutup lah ya. 2 soalan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan kitab Al-Minahu Al-Saniyah tentang makanan yang haram dan bermaedah seperti pekerjaan yang sia-sia, seperti merpati yang mengeram telur tembelang yang tiada hasilnya. Keburukan makan makanan haram ini ialah menghilangkan ketajaman fikiran, tiada kelazatan zikir, tiada ada keikhlasan, buta mata hati, kabur penglihatan mata, melemahkan agama, tubuh badan dan akal fikiran. Kesimpulannya, kesemua maksiat berpunca daripada makanan yang haram. Sesungguhnya adalah mustahil untuk mencari ketaatan dalam kita tidak membersihkan makanan kita itu. Wallahu a'lam. Semoga segala ilmu yang disampaikan memberi manfaat kepada semua pecinta ilmu yang istiqamah. Semoga Allah memberikan kita kefahaman yang tinggi. Sebagai peringatan, jagalah makanan yang akan masuk ke perut kita. Moga-moga kita mendapat makanan yang halal dan menambahkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas segala ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf kerana ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan guru itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup sesuai kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kuliah subuh besok bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma aslih lana sya'nana kullaha wa man hawlana wa man bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى